Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara kerana menjemput saya untuk bersembang santai membincangkan tentang novel tulisan saya sendiri iaitu novel Suara Hati. Baik, tuan-tuan dan puan boleh menyaksikan secara langsung di Facebook DBP. Facebook langsung DBP. Bermula sekarang pukul 11 hingga pukul 12 tengah hari. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, terima kasih sekali lagi kerana sama-sama menyaksikan perbincangan ini. Baik, sembang santai karya Suara Hati ini sempurna dengan kempen Dekad Membaca Kebangsaan 2020 peringkat negeri Pulau Pinang. Terdapat pelbagai program lain lagi selain daripada kita membicarakan novel Suara Hati ini. Seterusnya, bagaimana cara untuk mencari keseronokan dalam kehidupan kita? Bagi saya, pada pendapat saya, untuk mencari keseronokan dalam kehidupan tentulah saya akan menyertai pelbagai aktiviti. Salah satunya iaitu berlari jarak jauh. Saya akan menyertai maraton untuk mencari keseronokan. Dan alang-alang kita menyertai sesuatu program, sepatutnya atau sebaiknya mestilah kita memperolehi kemenangan. Begitu juga dengan membaca. Sekiranya saya membaca suatu karya, mesti saya akan buat ulasan. Dan hasilnya, saya telah memenangi ulasan novel yang dianjurkan oleh UUM. Jadi untuk tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya kita nak melakukan suatu perkara, seelok-eloknya, mestilah kita perolehi kejayaan. Benda tu minat kita, seronok, dan akhirnya kita memperoleh kejayaan. Dan kita jangan buat hanya lepas tangan ataupun seketika sahaja. Benda tu macam sia-sia lah. Lebih baik kita buat untuk memperoleh keseronokan dalam diri kita. Baik, seterusnya, bagaimana pula cara untuk mencari keseronokan dalam membaca novel? Ini yang perkara yang kita nak bincangkan hari ini, iaitu bagaimana cara untuk mencari keseronokan dalam baca novel. Saya selalu diajukan soalan oleh pembaca atau kawan-kawan. Kawan-kawan saya selalu bertanya, macam mana cara untuk kita menghabiskan pembacaan sebuah buku yang berat, yang kita rasa tak seronok, yang tak kena dengan jiwa kita. Jadi ini persoalan yang perlu kita jawab hari ini, macam mana cara untuk mencari keseronokan dalam membaca sesebuah karya. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, ada 3 perkara yang perlu ada sebelum kita mencari keseronokan dalam baca. Yang pertama, kita lihat matlamat. Matlamat ni, kita tengok buku. Kalau hari ni, kita nak tengok buku remaja. Okay, remaja. Lepas tu, selepas kita tengok jenis buku, kita pilih tujuan sebab kita nak baca buku tu. Seterusnya, mungkin juga kalau kita ada setengah orang, matlamat dia penulis yang dia suka. Yang suka sangat-sangat ada penulis tu, maka dia akan melihat penulis tu lah. Dia akan cari buku-buku yang ditulis oleh penulis tu. Ada juga orang yang suka tengok cover cantik, kulit buku yang cantik. Jadi macam tu cara dia. Bagaimana cara? Pertama sekali, kita tentukan matlamat kita. Yang kedua, kita tengok pula komitmen. Yang ni kena ada. Macam saya tadilah, kalau saya berlari jarak jauh sejauh 21 km, kena ada matlamat. Matlamat kita untuk menghabiskan aliran tu. Dah alang-alang kita habis, bagilah menang. Macam itulah juga komitmen di sini. Kesungguhan kita untuk mencari sesuatu dalam buku tersebut. Kalau novel Suara Hati ni, apa yang kita nak cari dari ni? Ini adalah cerita pengembaraan. Cerita tentang sekumpulan pelajar yang cuba untuk mencari keseronokan dengan cara menyertai pertandingan suar matahari, yang mencerat matahari. Jadi, komitmen tu kena ada lah. Bila ada komitmen tu, barulah kita akan rasa seronok untuk membaca sesebuah buku. Yang terakhir sekali, bagaimana cara untuk mencari keseronokan, iaitu persekitaran. Kita kena tahu juga situasi kita. Di mana kita berada. Tempat. Kalau kita ada dalam kalangan orang yang suka membaca buku, maka kita akan lebih membaca buku lah. Okey, kawan-kawan kita, kalau zaman sekarang ni, iklan lah memainkan peranan penting. Seperti yang kita buat sekarang. Kalau tuan-tuan dan puan tengok, saya sekarang tengah mengiklankan buku Suara Hati ni lah, supaya menjadi pilihan pembaca. Buku yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ni. Selain itu, kita juga tengok berita atau isu. Kadang-kadang benda tu jadi trending ke, kita akan carilah buku-buku tu. Ada apa dalam isu buku tu. Jadi itulah komitmen kita. Komitmen ni boleh sama ada luaran atau dalaman. Kalau segi dalaman kita, kesungguhan kita sendiri. Manakala kalau luaran dia,
benda tu iklan ke, siapa yang memperkatakan tentang itu adalah komitmen untuk keseronokan membaca. Dan yang terakhir sekali tentulah persekitaran. Okey, persekitaran, situasi, tempat kawan-kawan, iklan, berita, cerita dan sebagainya lah. Dan selalunya di sini kita akan tengok isu ataupun trending. Zaman sekarang semua benda trending. Kalau viral, trending atau viral, di situlah kita akan mencari buku tu, persekitaran tu. Baik, sekarang ni menjawablah soalan yang mula-mula saya bagi tahu tadi. Bagaimana cara untuk menghabiskan pembacaan sebuah buku ataupun novel yang berat atau tidak seronok atau tidak menarik atau lain-lain. Jadi kena ada 3 perkara ni, barulah kita akan dapat keseronokan dalam membaca. Seperti tujuan kita hari inilah, untuk mencari keseronokan dalam membaca. Seterusnya, kita nak membincangkan ini core business kita lah. Tujuan kita hari ini, ataupun dalam bahasa Inggeris dia kata core business kita hari ini, iaitu kita nak bicara novel suara hati. Istilah bicara ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan bermaksud kita nak memperkatakan sama ada baik atau buruk. Dia berbeza dengan ulasan. Kalau ulasan kita nak cerita, kita nak jual buku ni. Tapi hari ni kita nak bicara. Jadi untuk bicara buku ni kita ada 4 perkara. Yang kelima tu soalan tu lebih kepada untuk audiens pelajar-pelajar lah. Yang pertama, bagaimana penulis menulis? Bagaimana saya tulis novel suara hati ni? Selain daripada nama saya Husairi bin Husain dalam buku ni, saya juga ada nama pena lain untuk novel-novel lain. Putra Eri Husain. Novel ini kategori remaja, diterbit oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, berharga RM16. Boleh didapati dalam DBP online. Tuan-tuan dan boleh cari dalam DBP online. Ataupun tuan-tuan dan perempuan boleh Google. Sekarang dekat Shopee pun ada. Saya dah tengok semalam ada jual dekat Shopee. Cuma buku ni belum ada dekat Goodreads. Goodreads ni satu platform seperti Facebook juga, tapi lebih kepada orang yang minat membaca. InsyaAllah saya dah cuba nak masukkan, tapi seolah-olah macam ada satu benda admin yang perlu masukkan benda tu. Nanti saya akan cuba masukkan untuk buku ni dalam tu. Okey, jadi ini perkara yang kita akan bincang hari ini selama sejam. Lebih kurang lagi 50 minit kita akan bincang bagaimana penulis, iaitu bagaimana saya Husairi Husain ataupun Putra Eri Husain menulis novel suara hati ni. Okey. Kemudian saya menulis novel suara hati ni yang kedua, dan tujuan kita yang ketiga, pendapat pembaca. Jadi saya dah kata tadi, bila bicara kita kena ada orang lain juga memperkatakan buku ni, barulah tak syok sendiri kan. Jadi saya dapatkan 2 orang pembaca lah, seorang penulis novel dan seorang lagi pelajar di college untuk bagi review. Jadi berdasarkan review tu nanti kita akan bicara, kita akan bagi hukum dekat novel ni, novel suara hati ni. Tuan-tuan dan puan boleh tengoklah nanti. Okey, untuk nombor tu. Yang ketiga, seterusnya yang keempat, kita akan pendapat baca tadi, iaitu 2 orang. Saya ambil 2 orang daripada 5 orang yang saya minta. Jadi saya pilih 2 aja sebab 1 jam je kan. Yang keempat, kita akan buat kesimpulan lah. Saya akan buat kesimpulan tentang novel ni nanti. Saya sendirilah, macam orang kata syok sendiri, tak apalah kan. Saya nak promosikan novel ni. Okey, yang kelima soalan ini untuk pelajar-pelajar sekolah yang menonton Facebook live ni hari ni, Facebook langsung hari ni. Okey, kita pergi kepada tujuan bicara kita yang pertama, iaitu bagaimana penulis menulis. Okey, bagaimana saya menulis novel ni. Okey, bagaimana saya menulis novel ni. Okey, untuk menulis tuan-tuan dan puan, kita kena ada, untuk menulis selalunya lah, saya rasa kalau tanya pendapat orang lain pun, semua dia mesti ada 3 perkara ni lah. Yang pertama, pengalaman. Okey, melalui pengalaman lah sebenarnya kita akan menulis sebuah novel. Kalau saya banyak untuk nulis novel suara hati ni, saya mengembara ke Pakistan lah bersama watak utama dalam cerita ni. Okey, kami pergi sana untuk tengok keadaan Pakistan, untuk dapatkan latar. Dan kebetulan pula waktu tu berlaku gempa bumi di Pakistan yang sangat dahsyat. Okey, sangat dahsyat. Itu yang dalam sejarah Pakistan lah, gempa bumi yang sangat dahsyat, yang mengorbankan beratus-ratus orang. Ada dalam, kalau kita Google memang ada dalam berita lah. Okey, pengalaman. Dan waktu tu juga selepas ketika saya sedang menulis cerita ni, novel suara hati pada tahun 2013 saya mula menulis novel ni. 2015 novel ni siap saya hantar ke DBP Utara. Lepas tu DBP Utara panjangkan ke Kuala Lumpur. DBP Kuala Lumpur 2019, tahun lepas novel ni diterbitkan. Maka masa yang panjang. Tapi kita perlukan kesabaran lah, pengalaman kan, nak cari pengalaman untuk menulis. Dan ketika saya sedang menulis novel ni juga, saya berada di China. Waktu sambil-sambil di China tu, ketika itu China melancarkan satelit yang pertama. Macam hari raya kami di Beijing tu. Semua orang China bercerita tentang ni. Dan ketika itu juga kami tengah buat pencerapan suara hati pelajar-pelajar saya di
di MRSM Baling tu tengah buat suatu hati dan berlaku letusan, dia dipanggil suar di matahari. Jadi ada kaitan dengan cerita ni. Jadi pengalaman, ingat pengalaman pertama bagaimana penulis-penulis, iaitu pengalaman. Jadi berdasarkan pengalaman itulah saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk menulis. Pengalaman sangat penting dalam menulis. Kita nak tulis apa? Takkan nak mereka semata-mata kan? Jadi itu perkara yang pertama, bagaimana penulis menulis. Saya rasa semua penulis lain pun akan bercerita tentang benda yang sama. Okay? Kemudian imajinasi. Bila dah ada pengalaman, kita gunalah imajinasi kita. Imajinasi ni saya selalu guna kalau mengajar dalam kelas, guna imajinasi liar. Jadi bila kita guna imajinasi yang liar ni, kita dapat meneroka satu benda. Kalau tuan-tuan dan puan baca Harry Potter, cerita tu bukan 100%, bukan 100% imajinasi, tapi memang berkisar tentang pengalaman sebenarnya. Bila saya baca dia punya bibliografi, penulis dia kata dia dulu suka duduk berkurung dalam rumah, dia membayangkan diri dia sebagai ahli sihir. Maka dia akan menghasilkan cerita, imajinasi dia tentang cerita tersebut. Yang sama juga, saya lebih kepada realisme, sesuatu yang realiti. Saya pergi mengembara ke mana-mana negara dan balik saya cuba terapkan dengan cerita sebenar tu. Okey, bila kita dah ada yang pertama pengalaman, dah ada imajinasi, dah ada. Imajinasi ni bila ada, kita macam mana pula nak tulis? Ini yang penting ni. Jadi bila dah ada tu, kita kena pengetahuan lah. Ini cara dia, saya pergi belajar di Indonesia Mastra. Di BP juga hantar saya ke sana untuk belajar cara menulis dengan penulis-penulis besar seperti Nisa Harun, penulis Indonesia. Kan? Di situ juga saya bertemu dengan beberapa orang penulis seperti Sa'ad Omar. Ada penulis-penulis yang terkenal lah di Malaysia sekarang ni. Waktu tu 2013. Ilmu ni, sekarang zaman mudah kita boleh dapat merata ilmu, terutama sekali dalam di tak hujung jari, orang kata ilmu di hujung jari. Jadi itulah sebagai bantuan, ilmu bantu untuk kita menulis. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kalau tanya saya sekali lagi bagaimana untuk menulis novel atau menjadi penulis, kita kena ada 3 perkara ni lah. Pengalaman. Pengalaman ni ada yang pengalaman tak perlu kita keluarkan duit pun kan. Kita duduk di sekolah, saya duduk mengajar. Jadi cerita Suar Hati ni 100% adalah kisah benar yang saya garap dengan imajinasi. Dan saya dapatkan catatan daripada penulis, review daripada penulis ni. Okey, nanti ada gambar dia lah, dan gambar kami pergi ke China semua tu untuk cari pengalaman dalam buku ni. Jadi itu pengalaman. Dan saya pula kalau tanya saya lebih suka menulis novel yang berbentuk realiti lah. Sebenarnya ni boleh berkongsi dan jadi sejarah untuk kita suatu hari nanti. Sekarang ni ada timbul istilah seperti kearifan tempatan. Jadi apa yang ada di daerah kita, apa yang ada di sekeliling kita, kita cuba bangkitkan. Jadi itu yang pertama lah, pengalaman kita. Tapi pengalaman saya tak cukup kalau tak ada imajinasi. Kita kena ada imajinasi dan akhir sekali cari ilmu. Belajar macam mana cara nak menulis. Okey. Baik, itu tentang bagaimana penulis-penulis. Ini sebagai bonus lah kalau tuan-tuan yang menonton saya di FB langsung di BP sekarang ni. Ini cara nak menulis. Macam mana belajar nak menulis, itu cara dia. Ada 3 benda tu. Sekarang kita tengok macam mana cara saya menulis novel Suar Hati. Ini yang nak bicara tadi tu. Tujuan kita hari ni tadi bonus lah. Tadi bonus, ini yang pertama. Bagaimana cara saya tulis novel Suar Hati. Baik, kita tengok bagaimana cara saya menulis Suar Hati. Ada ditayangkan di skrin tu. Okey. Saya tulis dekat situ, saya menulis novel Suar Hati. Pengalaman, tadi saya dah bagi tahu pengalaman, minat. Memang saya minat menulis sejak kecil. Saya cerita sikit lah tentang pengalaman menulis. Dulu ada satu ketika waktu saya darjah 5 atau darjah 6 di kampung saya di Ulu Tawar sana tu, di Baling sana. Saya selalu membaca surat khabar. Jadi bila minat membaca ni, saya pergi ke kedai. Ada satu kedai, bukan kedai makan tau, bukan kedai makanan, tapi kedai runcit. Dia sediakan surat khabar. Jadi waktu tu saya mula mengenal cerpen dan juga berita-berita. Dan waktu tu juga tengah hangat tentang cerita peristiwa Memali. Jadi sekarang saya tengah kumpul cerita tentang Memali. Itu cara dia. Jadi minat. Bila kita minat satu benda tu, kita akan cuba mencari dia. Kita akan cuba. Okey. Kemudian bila dah ada pengalaman, ada minat, ada ilmu, kesungguhan. Kesungguhan ni bersangkut paut dengan disiplin. 2 perkara yang tak boleh elak. Saya bangun tiap-tiap hari pukul 4.30 pagi. Ini cerita pengalaman saya lah untuk menulis. Kadang-kadang pukul 4.30 pagi tu, selepas kita buatlah kita solat ke apa ke, kita duduk depan skrin tu sampai setengah jam pun tak boleh menulis pun. Jadi kena ada disiplin lah. Kita kena tengok semua tu. Okey. Yang pertama pengalaman. Saya guru. Ini tahun ke-20 lah. Ke-20 saya sebagai seorang guru. Kisah ini memang benar-benar berlaku dalam kehidupan saya di MRSM Baling Kedah.
Cuma nama watak tu, kalau nama sebenar dia Sahil, saya tukar jadi Suhail. Macam tu lah. Nanti dia claim kat saya kan, susah pula kan. Jadi memang ini cerita benar. Kalau dia orang baca pun dia mesti senyum-senyum. Ini cerita kita dulu ni. Macam tu lah. Dan itu ada kereta akhbar tu yang kami menang pingat perak program ni. Yang program yang kami buat ni selepas program kemanusiaan yang saya masukkan dalam novel ni. Ada satu program kemanusiaan di Universiti Putra Malaysia, iaitu MIEX tu, My Expo Malaysia 2013. Inovasi cara untuk kutip derma yang saya masukkan dalam novel ni, secebis cerita dalam ni untuk program kemanusiaan ke Pakistan tu, kami dapat pingat perak melalui acara tu. Jadi itu memang cerita benar, kisah benar. Okey, yang kedua, minat. Kita tengok minat. Minat ni bagi saya lah, menulis ni satu terapi. Saya boleh jadi siapa saja sebagai penulis. Kadang-kadang saya boleh jadi superhero. Okey, nombor dua, minat tu menulis sebagai terapi. Jadi melalui minat ni jugalah kita boleh berkongsi pengalaman. Okay, saya katakan tadi, saya menulis ni memang kalau rasa kadang-kadang nak marah ke, rasa susah hati ke, tension ke. Jadi terapi saya duduk depan komputer, saya menulis dan hasilkanlah sebuah novel. Sepanjang saya mula menulis sejak tahun 1999 sebagai guru di MRC Langkawi, itu mula-mula saya menulis. Di tahun 1999, cerita saya yang pertama tentang Kemeluk Hidup Kiah. Itu novel saya yang pertama lah. Nanti mungkin kita bukan buat keluaran semula lah, novel tu dah lama sangat dah. Itu mula. Saya ingat satu kata-kata daripada mantan Perdana Menteri waktu tu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, waktu sempena dengan Hari Guru pada tahun 2007. Dia kata sebagai guru, dalam ucapan dia di TV, dia kata sebagai guru, kalau kita tak menulis, kita memang rugilah. Dia kata sebab banyak pengalaman di sekitar, pengalaman kita sebagai guru. Jadi bermula daripada situlah saya lebih serius menulis. Dan novel saya yang pertama keluar di arus perdana pada tahun 2009, iaitu novel Syiha Ayat-Ayat Jiwa, keluar dengan syarikat Kaki Novel. Kaki Novel pun sekarang dah tak ada dah. Dia keluar nama baru. Nama baru syarikat tu. Itu novel saya yang pertama. Kemudian diikutilah dengan novel-novel lain yang terkini, Suara Hati lah, insya-Allah akan keluar yang terbaru tahun ni, insya-Allah. Yang ketiga, bagaimana saya menulis novel Suara Hati ni? Ilmu. Ini saya katakan tadi, memang kita kena ada ilmu. Kalau tak tahu tanda baca nak letak macam mana, jadi kita kena belajar lah. Waktu ni lah saya dapat peluang dengan DBP untuk ke Indonesia, iaitu di Bogor, Indonesia. Master selama seminggu, kami berbengkel di situ. Dan waktu ni saya bawa sebuah novel, manuskrip novel yang belum terbit, sampai hari ni tak terbit lagi. Nanti saya hantar dekat DBP Utara lah. Kisah satira saya yang pertama. Kisah tu 100% waktu saya mengajar di MRSM Pendang. Saya namakan novel tu sebagai Ayam. Kisah satira. A tu ada maksud lah, A-Y-A-M tu. Itu. Jadi kita nak kena belajar lah. Waktu saya pergi ke master tu, macam-macam dia orang ajar. Salah satu dia bagi tahu saya, kita ni nak sebagai penulis, sebagai penulis kita kena perlu menulis ni sebagai, dia kata kena bersungguh lah. Jangan hanya hangat-hangat tai ayam. Jadi di Indonesia tu saya bertemu dengan 2-3 orang peserta dari Indonesia. Dia orang di Indonesia ni saya berkongsi sikit pengalaman di Indonesia lah kan. Waktu saya selama 7 hari saya di sana tu, saya jumpa dengan Baharudin Bakri, salah seorang penulis tu. Waktu di Indonesia saya jumpa dengan penulis-penulis Indonesia tu, dia orang ni lagi survive, lagi memerlukan lebih kuat daripada kita. Dia bawa buku sendiri jual kat kami waktu pesta tu. Dari situlah saya belajar untuk menerbitkan sendiri novel. Balik daripada Indonesia 2013, 2014, 2015 tu, saya terbitkan sendiri novel saya yang pertama. Dan saya buktikan bahawa saya ikut apa yang Indonesia buat. Dia orang pergi ke sekolah, pergi jual, buka booth tepi jalan. Saya ikutlah macam mana dia orang buat. Dan memang novel saya yang berjodoh So My Liar tu memang laku keras lah istilah sekarang kan. Sangat laku lah. Dan novel tu masih ada dalam simpanan, belum dikeluar daripada penerbit lain sebab saya terbit sendiri. Saya guna modal sendiri, saya buat cover sendiri. Saya ikut Indonesia buat. Rupanya memang boleh hidup dengan menulis ni. Cuma kena ada yang 3 perkara tadilah. Kena ada matlamat kan. Kena ada kesungguhan, kena ada disiplin. Jangan hangat-hangat tayan je. Itu cerita saya waktu di Indonesia. Saya belajar daripada diorang. Daripada orang Indonesia lah waktu tu. Baik, seterusnya yang terakhir sekali, yang masih ilmu lagi, iaitu membaca karya-karya besar. Membaca karya-karya besar ni juga macam saya katakan tadi, memang lambatlah, berat, tak habis, bosan, bahasa terlalu tinggi. Tapi dah kita letak matlamat dah, kita nak belajar. So kita kena baca karya-karya sastra negara kita seperti A. Samad Said, kan?
Shah Nur Ahmad. Cerita Shah Nur Ahmad ni banyak lah. Kalau saya orang kampung ni, kalau baca Shah Nur Ahmad tu boleh menitis air mata lah. Cerita orang miskin kampung kan. Okey, itu kena baca. Dan dengan ilmu juga, satu lagi cara dia, kita perlu pergi ke tempat tersebut. Tengok sendiri untuk dapatkan latar cerita tu. Itu yang penting. Macam saya tengah buat novel Memali sekarang ni. Ini macam promosi novel tak keluar kan. Saya pergi sendiri tengok kat situ. Macam mana. Oh, rupanya banyak versi cerita daripada orang-orang kampung yang dah tua-tua. Ada seorang makcik tu umur 70. Dia tak boleh berjalan dah. Dia kata dia antara orang yang berdiri di tepi pagar tu. Dia tunjuk gambar di surat khabar yang lama disimpan kan. Dia tunjuk kat saya. Oh, rupanya makcik tu ada situ. Dengan pakai tudung cara lama. Saya sembang dengan dia. Dia kata kami memang orang suruh berdiri, kami berdiri. Macam tu cara dia. Okay, jadi ada cerita. Jadi itulah ilmu ni, 4 perkara tadi ni, belajar menulis, membaca karya-karya besar, kita pergi ke tempat tersebut dan kita berjumpa, berbicara. Dengan cara itulah kita akan menghasilkan karya yang lebih lebih terasa di jiwa orang. Nak dapatkan plot yang menarik. Okay. Jadi yang terakhir sekali, saya menulis novel Suara Hati ni, perkara yang keempat iaitu kesungguhan. Ini saya ulang sekali lagi lah. Kesungguhan di disiplin. Ini sangat penting lah. Okay, yang pertama tu komitmen lah. Kalau rancang, saya dulu waktu mula-mula saya menulis, setiap tahun saya target dalam kepala saya mesti nak terbit sebuah novel. Setiap tahun saya nak terbit sebuah novel. Dan bermula tahun 1999 sampai sekarang 2020, saya dah ada 10 buah novel lah, alhamdulillah lah. Jadi sampailah juga matlamat saya tu, walaupun tempoh dia lebih kurang dalam 2 tahun sebuah kan. Kadang-kadang kita bergantung juga kepada publisher cerita kita tu kan. Jadi itu kesungguhan kita tu. Okay, disiplin. Yang kedua, kita kena ada motivasi. Motivasi ni memang penting lah. Terutama sekali kita tengok karya siapa yang keluar, kita beli, kita tengok macam mana. Lepas tu kita belajar macam mana market karya-karya tu laku. Kan? Kadang-kadang kita tengok novel. Tahun ni, sekarang ni apa? Macam mana novel, macam mana yang nak. Contoh sekarang, novel yang tengah laku zaman sekarang ni, waktu sekarang ni, bukan lebih kepada komik kan. Ini buku-buku yang tengah laku sekarang ni komik. Jadi kita sebagai penulis, kita kena berubah lah. Ikut arus perdana lah. Kalau kita nak maju lah kan. Kalau kita nak duduk takat tu je, tak perlulah motivasi tu. Jadi saya sekarang cuba menulis pula novel. Cuma kena cari pelukis lah. Itu cara dia. Kena ada motivasi. Tengok. Sekarang ni juga kalau kita tengok drama petang-petang kan. Drama ibu mertua yang garang-garang kan. Jadi perkara-perkara macam tu lah kita kena tengok minat. So kita kena ikut arus perdana. Jangan jadi satu penulis yang statik macam tu je. Tak nak berubah-ubah. Itu cara dia lah. So cari motivasi. Apa yang buat pembaca nak. Kita takkan kita beli buku, kita nak tulis buku kita. Lepas tu orang tak tahu. Apa Suara Hati ni apa dia. Jadi kita kena cari. Adakan sesuatu motivasi. Dan terakhir sekali rajin. Okay. Rajin. Jadi saya tulis memang lama lah. Kalau ikut novel ni 2013 saya mula menulis. 2015 saya hantar dekat DBP. 2019 baru terbit. Tengok panjang kan. Perlukan banyak kesabaran lah. Okay. Jadi tak apalah. Jadi waktu sambil-sambil menunggu tu kita tulis cerita lain. Itu kita kena rajin lah. Okay. Lagi satu kita buat kerja lain. Janganlah semata-mata buat kerja tu je kan. Jadi itu cara dia lah. Kena ada. Okay. Itu perkara yang kedua, saya menulis novel hati. Kita sambung sikit lagi tentang saya menulis novel hati ni. Okay, ada sikit lagi. Itu gambar. Itu gambar watak-watak dalam novel ni lah. Ini sekarang ni kita nak pergi ke isi dalam novel ni. Saya nak cerita sikit lah pasal novel ni. Okey. Ada saya tulis kat situ, saya fikirkan 3 perkara tersebut lah. Untuk saya nak menulis sebuah karya, saya mesti fikir 3 perkara ni. Yang pertama, matlamat, komitmen dan persekitaran lah. Okey, itu gambar yang ada dalam slide yang sekejap lagi akan timbul tu. Iaitu gambar-gambar pelakon-pelakon lah, watak-watak dalam ni yang saya ubah lah. Okey, itu memang cerita benar. Okay? Dan diorang ni lah juga, ada 2-3 orang yang pergi dengan saya sampai ke China untuk jalan-jalan. Dan bermula cerita ni sebenarnya, pengalaman saya ni sebenarnya 2010, MRSM Baling tu mula dibuka pada tahun 2010. Tak ada apa, kosong. Pelajar batch pertama ada lebih kurang dalam 280 orang. Budak tingkatan 1 kecil-kecil je. Bila malam hujung minggu, kami ni free, tak tahu nak buat apa. Budak-budak merayau menjerit sana. Jadi saya terfikir, duk tengok apa nak buat. Kami mula berniaga. Itu dalam tu ada tentang perniagaan tu. Kami mula berniaga ais kacang, burger, nasi lemak bungkus 50 sen kan. Jadi tiap-tiap malam hujung minggu dia orang akan berkumpul di parking lot tu lah untuk beli benda-benda ni. Itu yang pertama lah pengalaman saya tu. Jadi daripada situ dengan pelajar-pelajar ni lah kami tubuhkan Persatuan Usahawan Muda untuk berniaga. Maka kami mula, saya pun dapat idea itu, saya tiap-tiap malam lepas berniaga ataupun sambil-sambil duduk berniaga dengan diorang, saya pun menulislah cerita ni. Jadi perkara ni 2010, saya takkan nak biarkan begitu berlalu macam saja. Jadi saya pun jadikan dalam novel Suara Hati ni.
Okey, yang kedua, minat. Saya suka mendaki, saya suka berlari, saya suka mengembara. Jadi, waktu saya buat benda-benda ni, mesti ada yang menarik. Kadang-kadang kita jumpa dengan seorang, hari tu waktu saya lari maraton di Kuala Lumpur, orang tu lari pakai kursi roda, ada yang tak ada kaki langsung, seolah-olah macam pakai tangan je kan. Kita tengok kalau dia boleh berlari sampai 21 km, aku yang sihat tubuh badan ni tak boleh kan. Jadi benda tu lah kan, daripada kita minat tu saya nak, sini dapat. Jadi saya masukkan dalam masukkan dalam sikit dalam karya. Seterusnya, waktu saya mengembara, waktu saya naik mendaki Gunung Kinabalu seorang-seorang lah, kononnya nak buat pendakian solo, saya jumpa dengan seorang perempuan Itali. Rupanya dia lagi hebat dia pun solo juga kan. Dia semua gunung-gunung di dunia ni semua dia dah takluk dah. Lepas tu dia kata, saya tanya dia berapa kali dah mendaki Gunung Kinabalu. Dia kata ini dah kali ke-7. Buat apa sampai 7 kali? Waktu tu saya baru kali pertama nak naik. Kan? Saya kata, buat apa kali sampai 7 kali? Dia kata, Encik, dia kata setiap kali saya datang mendaki Gunung Kinabalu ni, dia kata sampai kat puncak tu, bila tengok matahari terbit, tak pernah sama, dia kata. Mesti ada pandangan yang berbeza-beza. Yalah, hari lain, tahun lain mestilah beza. Jadi benda tu, jadi saya masukkanlah dalam novel saya yang baru-baru ni yang menang hadiah Sagu Hati dengan Asasi tu, dalam novel tentang mendaki Gunung Kinabalu. Jadi itu benda-benda pengalaman, takkanlah kita nak biar saja. Kita dah ada cerita sebenarnya dalam kepala kita, cuma cara nak menulis kita tak tahu kan. Jadi bila cara tak ada, itu yang kita kena cari ilmu. Dengan ilmu, salah satu ilmu hari ni kita tengok dekat secara langsung di FB ni lah, secara langsung Facebook DBP ni ada secara langsung. Ini ilmu lah kan. Kalau kita nak baca mungkin kita tak tahu ni. Jadi hari ni ada percuma. Jadi ramai-ramai terima kasih kerana menonton rancangan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kerana menonton secara langsung di Facebook DBP. Okay, kita teruskan lagi dengan ilmu. Okay, dengan ilmu ni juga kadang-kadang kita di tempat kita. Kalau di kampung saya tu, kampung Ulu Tawar dekat Baling tu, lebih kepada sarang komunis lah dulu orang kata kan. Jadi takkan kita nak biar je benda tu. Mesti kita ada dengar cerita-cerita daripada makcik-makcik, pakcik-pakcik dekat situ. Oh, rupanya dulu kawasan ni kawasan komunis, banyak askar berkampung kat sini. Jadi pengalaman yang kita dengar tu, kita cari ilmu, maka kita menulis lah. Okay, dan yang terakhir sekali, yang keempat, ni cara saya tulis suara hati yang keempat kali, saya seronok. Jadi apa yang keseronokan segini, saya cuba untuk tulis dalam novel ni supaya dapat pembaca berkongsi sama saya. Untuk novel Suara Hati ni juga sasaran dia lebih kepada remaja. Jadi bila remaja, ibu bapa juga boleh membaca untuk pendedahan kepada anak-anak. Jadi ini sasaran dia lebih kepada remaja. Dan tak semestinya orang dewasa tak boleh baca. Mungkin orang dewasa nak cari ilmu dalam ni kan. Sebab banyak ilmu bantu dalam ni. Terutama sekali tentang bagaimana cara untuk kita kutip derma untuk bantu orang lain. Saya selalu tengok kalau kita pergi jalan, kita kedai makan, orang datang bawa kad, ni nak minta derma macam ni, cara itu mungkin satu cara yang boleh mengganggu orang lain. Sebenarnya ada cara lain yang kita boleh minta derma tanpa mengganggu orang lain. Jadi dalam novel ni, jadi kita saya berkongsilah pengalaman dalam ni, macam mana cara kami lakukan. Okey. Lepas tu satu lagi yang saya nak ingatkan juga kepada kita semua, bahawa untuk menulis ni kita perlu ada kelainan lah. Okey, memang cerita, kalau seperti kita tahu, sebuah cerita mesti plot dia ada A, B sampai Z lah. Okey, plot dia mesti selalunya orang kata plot dia naik daripada bawah, mula perkembangan, klimaks, lepas tu turun. Tapi dalam novel ni mula-mula saya tulis macam tu. Lepas tu bila saya pergi ke bengkel penulisan novel yang dibuat di Kuala Lumpur pada tahun 2015 tu, iaitu bengkel pemerolehan novel sains angkasa tu. Okey, dia kata itu biasa. Cuba kita fikir cara plot yang lain. Jadi sebab itulah saya masukkan cerita tentang kami misi kemanusiaan ke Pakistan tu satu cara lain. Jadi bab yang pertama 1 hingga 10 dalam buku ni itu lebih kepada cerita waktu di Pakistan. Lepas tu daripada Pakistan tu lah, waktu terlibat dengan tragedi tu lah, flashback balik ke MRSM. Jadi kita boleh guna teknik. Plot dia masih sama, kronologi, permulaan, perkembangan. Cuma kita guna teknik yang berbeza untuk menarik minat remaja. Remaja ni kalau dia baca, dia suka sesuatu yang cepat tau. Dia tak nak lewah-lewah kan, ruet-ruet macam tu kan. Lepas tu pula kalau kita nak serap ilmu kat dia pun, janganlah dialog yang bertele-tele panjang-panjang kan. Jadi ini yang saya dapat lah, dapat feedback kan. Kalau orang beli novel saya ni, selalunya saya akan bagi
Facebook saya. Okey, nah kalau komen lah, komen. Tu yang saya dapat pendapat pembaca tu. Salah seorang saya dapat daripada Afiq Syakiri ni. Okey. Dia pun hantar komen, feedback. Jadi dari itu saya guna hari ini untuk tengok. Okey, baik. Kita beralih kepada perkara yang ketiga perbincangan kita hari ini, iaitu pendapat pembaca tentang novel Suara Hati ni. Okey, pendapat pembaca tentang novel Suara Hati ni. Baik. Ini saya copy daripada messenger yang dihantar kat saya tu. Pelajar ni Afiq Syakirin, umur 19 tahun, belajar di Kolej Mara KPM, Kolej Mara Beranang Okey, Kolej Mara Beranang. Umur 19 tahun, pelajar ni mengambil jurusan account kalau tak silap saya. Okey, apa yang dia kata, saya baca dulu. Dia kata, novel ini bagi saya, ini saya baca yang apa yang dia tulis, speech-speech Novel ini bagi saya sangat bermanfaat untuk dibaca kerana banyak nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan, persahabatan dan kemahiran dalam memimpin serta banyak info-info tentang sains yang mudah diutarakan sebagai ilmu tambah. Okey, ini novel ni memang cerita tentang sains angkasa lah, iaitu Suara Hati. Sekumpulan pelajar yang diketuai oleh Suhail, dia orang cuba untuk masuk pertandingan yang dianjurkan oleh UKM. Semua benda ni kalau kita Google memang ada pertandingan ni semua. Jadi daripada situ saya cuba masukkan cara, okey, semuanya cara yang mudah, bukan untuk mengajar, lebih kepada santai-santai. Macam mana dia orang nak pasang antena tu pada mulanya sampai 3-4 kali tak boleh. Bila dah pasang menyala tiba-tiba current trick. Jadi benda ni berlaku. Jadi saya cuba buat dengan cara yang lebih menarik lah. Kemudian dia kata lagi, Afiq kata lagi, novel ni juga membuatkan saya tergamit untuk kembali semula ke sekolah. Itu saya kata tadi, pengalaman, kenangan. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Jadi bila orang baca, dia teringat balik, oh sekolah dulu macam ni. Okay. Novel ini juga membuatkan saya tergamit untuk kembali semula ke sekolah. Teringat, dia kata, saat suka dan duka di sekolah dahulu. Ini nostalgia lah bagi dia tulis tu nostalgia. Dan yang terakhir sekali, dia juga ada cakap, Afiq ni juga ada tulis, dia kata, bahasa yang digunakan sangat mudah. Nampak? Untuk remaja, kita kena guna bahasa yang mudah-mudah. Kalau boleh, kita guna yang, tapi janganlah sampai menyalahi hukum tata bahasa kan. Okay, bahasa yang digunakan sangat mudah untuk difahami, kosakata, peribahasa dan perumpamaan yang digunakan oleh penulis sangat berkesan untuk lebih memahami sesuatu yang hendak diceritakan. Jadi semua aspek-aspek yang Afiq Syakirin kata ni, saya ada keluarkan bukti nanti. Kita akan slide yang seterusnya nanti, kita akan tengok yang tu. Tapi sebelum kita pergi ke slide yang seterusnya tu, kita tengok ini pendapat pembaca pelajar. Sekarang kita tengok pula pendapat penulis. Okey, penulis, apa pula penulis tu kata? Ini pendapat orang yang sama-sama menulis macam saya lah. Okey, kita tengok dia pula. Okey, ini saya dapat pendapat ni daripada seorang penulis tu, buku dia lah. Okey, buku ni akan dibicarakan esok. Jadi tuan-tuan dan puan jangan lupa esok teruskan menonton Facebook live, Facebook langsung DBP. Esok ada lagi tentang seronoknya membaca ni. Esok kita akan ada orang lain yang akan bicarakan tentang buku yang dia tulis oleh penulis ni. Jadi ini pendapat penulis Mahizan Hussein. Mahizan Hussein ni seorang penulis, selain daripada penulis buku, beliau juga, kakak Mahizan ni juga seorang penulis skrip drama. Banyak drama-drama dia tersiar di TV3 lah kalau tuan-tuan dan puan perasan. Okey, apa kata penulis ni? Baik, saya baca apa yang kata penulis ni tentang buku Suara Hati. Semuanya saya ambil 5 orang, tapi saya siapkan 3 aja. Siapkan 2 aja. Kak Mahizan kata, novel Suara Hati sebuah novel remaja yang sewajarnya diberi perhatian. Kenapa? Okay, bila dia kata memberi perhatian tu kenapa? Dia kata novel ini dimulai dengan pembukaan yang menarik. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, saya pun fikir juga macam mana nak bagi bila orang baca buku ni terus melekat. Boleh baca 1 hari je bagi habis. Itu. Okay. Jadi dia kata, kenapa menarik tu? Dia kata novel ini dimulakan dengan pembukaan yang menarik, iaitu Suhail yang menyertai misi menyelamat mangsa gempa bumi di Pakistan menemui rakan sepasukannya, iaitu Amir yang tersepit di celah runtuhan. Jadi waktu Amir nak pulih daripada kesakitan tu lah, dia flashback untuk cerita waktu di sekolah. Itu saya gunakan teknik flashback lah untuk bagi menarik. Dari babak itu, pembaca dibawa mengimbau kembali ketika Suhail menyertai rakan-rakan asrama yang disebut sebagai kumpulan baik. Kumpulan baik itu ada 2 tanda. Pembuka kata dan penutup kata lah. Itu menunjukkan bahawa sebaliknya lah, kita nak kata, takkan kita nak tulis kumpulan jahat dalam tu kan. Jadi kita tulis kumpulan baik, yang sebenarnya adalah pelajar yang suka melanggar peraturan. Ini cerita Kak Mahzan tulis. Pembaca akan diperkenalkan kepada watak-watak lain sehinggalah penyertaan Suhail dan rakan-rakannya dalam pertandingan cuaca angkasa. Elemen sains, tadi Afiq pun cakap juga tentang elemen sains. Remaja ni dia suka benda-benda macam itulah. Elemen sains yang dimainkan oleh penulis menambah bumbu. Bumbu ni rencah lah kan.
cah novel ini menjadi lebih hidup dan tidak kosong. Jadi ada pengisian dalam tu. Jadi 2 orang dah pembaca kata novel ni nak bagi menarik, kita kena cari apa yang remaja minat. Apa yang remaja minat. Jadi di situ yang minat dalam ni sains lah budak-budak sekarang kan. Kalau kita tengok Spiderman pun okey tentang sains juga kan. Jadi benda-benda yang macam tu yang kita perlu ada. Kak Mahizan tambah lagi, dia kata novel Suahati digarap dengan plot penceritaan yang pantas. Jadi itu saya katakan tadi, remaja ni suka benda yang cepat. Dia tak suka lewah-lewah kan, lambat-lambat. Jadi kalau kita nak guna metafora, sangat-sangat personifikasi, sangat-sangat ni lambat. Dia orang nak cepat je, pergi laju je. Bahasa santai je kan. Bahasa yang lancar, tidak melewah. Dialog-dialog ringkas bersesuaian dengan watak-watak remaja di dalamnya. Lepas tu sekali lagi dia ulang ilmu bantu tentang kajian sains yang diolah dengan teliti, berjaya menguatkan jalan dan pengembangan cerita ini. Ini pendapat, 2 pendapat yang saya ambil daripada 5 pendapat yang saya minta daripada penulis yang hantar kat saya lah. Okey. Sekarang ni daripada apa yang dikatakan oleh 2 orang pembaca ni, kita tengok bukti ada tak ada. Kadang-kadang kita kata dia tu cakap je kan tapi tak ada. Jadi kita tengok ni ada tak ada. Okey. Kita tengok yang pertama yang dikatakan oleh Afiq dengan Kak Mahizan ni, okey, ada ke tak ada dalam ni? Okey, kita tengok Okey ni. Okey, sebelum kita tengok pendapat tu, baiklah saya cerita sikit sinopsis. Kan? Cerita ni apa dia sebenarnya? Suahati ni cerita tentang apa? Ini sinopsis daripada penulis sendirilah. Sebelum kita menulis, selalunya sebelum saya menulis, saya akan rangka cerita dulu. Okey. Waktu mana saya rangka cerita? Ni rahsia. Waktu saya berlari 5 kilo paling sikit satu hari tu, ataupun 21 kilo dalam pertandingan tu, waktu tu lah saya rangka draft. Saya tak peduli pun nak menang kalah. Tiba-tiba dapat nombor 11, dapat medal lah. Macam tu lah. Kan? Saya rangka. Okey, cerita ni sebenarnya, asal cerita dia macam ni je. Amir, Suhail dan Faidi yang terpisah ketika misi kemanusiaan di Pakistan. Ketika itu, Suhail menemui Amir dalam runtuhan tanah. Mereka mula terkenang saat-saat mandi di sekolah. Cerita dia mula-mula, saya bawa yang sepatutnya flashback tu. Yang cerita yang di Pakistan tu sepatutnya bukanlah cerita mula-mula. Kadang-kadang bila kita tengok drama di TV kan, tiba-tiba kita tengok ada orang berlari. Lepas tu baru datang cerita lain. Jadi saya cuba nak bagi menarik perhatian remaja dengan cara bagi suspend dulu. Okey, dia orang runtuh di Pakistan tu, apa jadi? Okay, itu cerita dia. Jadi Suhail dan rakan-rakannya ni menyertai, dia patah, dari situlah dia orang ingat balik, waktu berkawan ni penting. Dia kata waktu tu lah dia ingat balik. Dia kata Suhail dan rakan-rakan menyertai pertandingan cuaca angkasa yang dianjurkan oleh UTM. Mereka perlu mencerap aktiviti yang berlaku di ruang angkasa, terutamanya di sekitar matahari. Jadi waktu dia orang duduk di Pakistan, tengok langit, dia teringat balik, dulu kita duduk cerap bulan. Kadang-kadang bila kita susah, waktu tu lah kita teringat kawan-kawan, terkenang kawan-kawan kita yang kita tak suka tu lah, waktu tu lah. Jadi macam tu lah saya cuba bawakan benda tu, nostalgia tu. Okay. Jadi lepas segala yang berlaku perlu dicatatkan untuk mengesan perubahan yang berlaku di bumi dan membentang hasil dapatan untuk dipertandingkan. Jadi dia orang ni 5 orang satu kumpulan ni perlu selama 3 bulan perlu cerap matahari, apa yang berlaku di sekitar matahari menggunakan antena yang diberi khas oleh pihak UTM lah. Jadi waktu tu lah juga rupanya dalam secara tersiratnya saya cuba kaitkan bahawa bila berlaku sesuatu di matahari, perubahan manusia juga berlaku. Ini saya cuba betul tak betul tak tahulah, saya cuba dalam ni. Bila berlaku letupan, di situlah kawan-kawan dia jadi nakal tu. Okey, antara aktiviti yang kawan-kawan dia buat, ganggu orang, tak pergi kelas. Jadi saya cuba kaitkan secara tersirat dalam tu. Mungkin ada orang yang perasan, mungkin ada tak perasan. Bila sesuatu berlaku di panas, bila panas sikap manusia pun akan berubah kan. Lebih kurang macam itulah. Saya cuba maksudkan macam itulah secara tersirat. Okey, konflik pula mula timbul terutamanya apabila Amir ni mula-mula salah seorang kawan dewan lah. Mula-mula iyalah nak join, nak ikut serta dalam pertandingan ni, tiba-tiba hilang. Dahlah ke Amir ni diperlukan sangat-sangat kepakaran dia untuk pasang antena tu, tapi dia hilangkan diri. Dia mengikut kawan-kawan yang dikatakan kumpulan baik tadi. Okey, so jadi di situ konflik itu mula berlaku. Selain daripada itu juga berlaku konflik apabila kawan-kawan yang bermasalah tu ganggu dia orang ni. Dia orang pasang antena, ada gangguan macam ni, macam tu, okey, untuk menggagalkan rancangan tu. Okey. Faktor cuaca yang tidak menentu, selain daripada faktor kawan-kawan yang ganggu, di daerah Baling ni juga, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, selalu hujan. Kalau panas tu panas sungguh-sungguh lah, kan? Jadi bila hujan, macam mana dia orang nak cerap matahari ni? Itu antara faktor-faktor yang menghalang dia orang
daripada melakukan aktiviti. Konflik lah. Dia tak boleh letak satu konflik je. Jadi saya letak banyak konflik di situ supaya cerita ni lebih berkembang dan menarik lah. Okey. Jadi tak apalah, walau berlaku faktor tu pun dia orang tetap juga buat. Selain daripada hujan, okey, tengok di perenggan yang keempat tu, faktor cuaca yang tidak menentu di daerah Balin juga menimbulkan masalah untuk mereka melakukan kerja-kerja pencerapan. Bila hujan, secara tak langsung ada kilat. Okay. Budak-budak yang tak baik kemudian masalah ni bijak sebenarnya kan. Budak-budak MRSM kot kan. Jadi waktu tu lah dia orang sabotaj antena tu dan kilat pancar kilat tu sambar antena tu terbakar, meletup dan Amir masuk ke hospital. Okey, Amir dan Sahil cedera dalam letupan tu. Okey. Jadi benda ni walaupun itu saya kata tadi imajinasi kan. Memang tak adalah berlaku letupan yang teruk sampai macam tu, tapi kita cuba nak bagi menarik cerita ni imajinasi. Dalam penulisan tadi kena ada imajinasi kan. Waktu tu lah saya guna imajinasi supaya nampak lebih dramatik. Lebih dramatik supaya lebih dramatik. Okey, supaya lebih dramatik. Jadi, okey, musnah. Antena dia orang musnah, macam pertandingan dah dekat lagi seminggu kan. Pertandingan dah dekat lagi seminggu. Jadi macam mana cara dia nak buat tu? Dah seminggu. Jadi dia orang guna faktor-faktor tu sebab akhir sekali pertandingan ni dia bukan dah lebih kepada nak tengok hasil tu. Dia nak tengok macam mana cara dia orang melaksanakan. Dia orang gunakan semua benda ni untuk bentangkan. Sebenarnya akhir sekali kalau kita perasan, novel ini adalah hasil dapatan daripada kajian yang dia orang lakukan dan dipersembahkan waktu pertandingan tersebut. Dan itulah dia orang dapat pingat perak di UPM tu. Sebenarnya daripada laporan itulah yang saya hasilkan novel ni. Itu saya kata tadi, kita kena ada imajinasi yang liar, kreatif lah kan, untuk menghasilkan. Kalau perasan semua kita baca macam, oh rupanya inilah laporan yang dia orang hantar. Sebab memang musnah, antena dia orang musnah, memang terbakar sama kilat. Kan? Jadi saya tambah elemen-elemen dramatik tu untuk menjadikan cerita ni lebih menarik. Itu cerita dia lah. Walaupun begitu dan mereka berjaya. Dan memang kejayaan. Dan selalunya kalau novel mesti kita nak akhirkan dengan kejayaan lah untuk beri motivasi kepada pelajar. Jadi saya akhirkan memang benda yang berjaya. Dan gambar yang saya tunjuk tadi yang kat Maib tu, itu adalah gambar kejayaan dia orang dapat pingat perak hasil daripada apa yang dilakukan ini. Okey. Seterusnya, okey, yang tersudahnya itu saya dah bagi tahu. Nah, ini yang saya kata tadi, petikan menarik. Petikan menarik yang dikatakan oleh, okey, petikan menarik yang dikatakan tadi oleh dua orang pendapat saya ambil tadi tu. Yang pertama, dia kata pengalaman. Jadi bukti. Ini bukti pengalaman kita tengok di situ. Tak ada muka surat sebab saya dah snap gambar masuk ke situ. Tengok dia kata rutin malam minggu Suhail akan tamat sekitar jam 12 malam. Dia orang berniaga. Jadi orang berniaga. Jadi setengah malam selepas mengemas gerai burger lah. Jadi itu pengalaman sebenar saya masukkan situ. Setiap malam Jumaat selepas program surau, semua pelajar tidak perlu ke kelas malam. Jadi waktu tu, jadi ini pengalaman sebenar. Memang sebenar kalau tanya budak-budak MRSM Balin sekarang pun dia masih ada lagi rutin benda ni. Jadi itu yang pendapat Afiq dengan Kak Mahizan tadi tentang pengalaman, ada bukti kat situ. Rutin saya baca semua sekali ya. Rutin malam minggu Suhail akan tamat sekitar jam 12 tengah malam selepas selesai mengemas gerai burger. Setiap malam Jumaat selepas program surau, semua pelajar tidak perlu ke kelas malam. Malam Jumaat adalah waktu untuk mereka berehat dan melaksanakan aktiviti harian masing-masing. Selalunya mereka akan membasuh pakaian yang tidak dibenarkan dihantar ke pusat dobi seperti seluar pendek, seluar dalam, baju dalam dan sarung kaki. Ini kalau pelajar asrama dia memang tahu. Dia memang tahu. Benda-benda ni memang tak boleh dan dia orang kena buat sendiri. Itu pengalaman sebenar. Jadi itu yang Afiq Syakirin kata tadi, menggamit nostalgia waktu tinggal di asrama. Itu berdasarkan pengalaman. Kemudian dua pendapat pembaca tadi juga kata tentang gaya bahasa. Okey, gaya bahasa iaitu peribahasa dan penerapan ilmu sains lah. Okey, kalau peribahasa saya ambil contoh situ dalam petikan tu, tengok petikan bawah muka surat 248 tu, dia kata seperti kecil tapak tangan nyiru ditadahkan. Ada lagi lah lain-lain kan dalam tu, tapi ini saya ambil satu contoh ajalah, seperti kecil tapak tangan nyiru ditadahkan. Simple. Okey. Kalau panjang-panjang mungkin remaja ni asyik nak nasihat orang ya macam tu kan. Jadi dia lebih suka yang mudah-mudah yang ada dalam kehidupan seharian mereka lah. Itu. Seterusnya, okey, yang terakhir sekali penerapan ilmu sains. Ni ada dalam tu petikan tu Syafiq Sedar. Syafiq ni salah satu watak yang pada mulanya juga ingin menyertai pertandingan tu. Yang bawah sekali tu penerapan ilmu sains tu jadi waktu tu Syafiq kata dia nak ikut juga sebab benda yang menarik, tapi dia terlibat dengan robotik. Robotik ni memang adalah satu benda yang kalau di MRSM tu satu benda yang sangat popular lah. Okey, jadi ada juga dalam tu. Okey, pertandingan ada di situ. Okey, kita tengok seterusnya petikan menarik dalam novel berdasarkan pendapat pembaca.
dialog. Tadi Kak Mahizan kata tadi, kalau remaja ni dia kata kita perlukan dialog yang ringkas, simple lah. Jangan panjang-panjang sangat, jangan bertele-tele. Budak-budak tak suka kan. Macam beletih-beletih semua tu kita tak suka. Jadi nak ringkas. Okey, jadi itu banyak sikit lah. Okey, saya tengok dialog yang dia bagi tu. Makcik, kakak. Nampak? Saya cuba letakkan elemen-elemen lucu. Saya rasa lucu kan. Kalau baca rasa pun boleh jadi lucu juga kan. Maafkan, sebenarnya makcik kakak tu kawan dia sendiri. Kan dia orang dah buat salah kan. Sudah terbayang maki hamun pada fikiran Amir. Okey, nampak? Ayat dia pun 5-6 ayat je, 5-6 patah perkataan je. Dia terus mengecilkan diri di belakang Suhail. Amar sudah bergerak ke hadapan untuk terus terang dengan pelajar perempuan tersebut. Sikap budiman, gentleman yang cuba ditonjolkan oleh Amar kelihatan agak kekok. Dia terpaksa memberanikan diri untuk menyatakan. Ini budak-budak, saya ingat dia di MRSM Bali tu, dia orang suka pusing buku dengan jari. Pusing buku kan. Saya buat pun tak boleh kan. Pusing buku dengan jari. Tiba-tiba manual yang UiTM bagi tu melayang kena kepala kawan dia. Kena kepala kawan dia. Jadi itulah petikan tu, saya masuk ke petikan tu lah. Makcik, kakak, kami minta maaf. Bukan campak tetapi tercampak masa putar-putar buku tu tadi. Jadi dialog-dialog yang cuba kita sampaikan agak humor, agak lawak. Jadi sesuai dengan remaja lah. Tapi dia remaja memang tak nak yang panjang-panjang kan. Lepas tu, kadang-kadang kita masuk juga perkataan ni. Nasib baik DBP terima akak kepala otak kau. Biasa kan? Biasa, akak kepala otak kau Mak. Sudah ada senyuman pada wajah pemilik suara tersebut. Nada suaranya juga semakin rendah. Habis tu dah kau menyinga seperti mak nenek. Nampak? Perkataan-perkataan yang selalu guna. Dan waktu tu juga di MRSM Baling, 90% adalah budak daripada Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan, Johor. Jadi bahasa-bahasa dia orang macam tu lah. Bahasa-bahasa dia orang yang selamba. Kerana saya pun tak belajar di situ. Contoh, dulu ada satu perkataan yang saya paling ingat lah. Malu saya duk jerit-jerit kat asrama. Apa benda lah malu saya ni kan. Rupanya jadi kalau ada sesuatu benda yang lawak, dia orang akan guna perkataan tu. Malu saya, macam tu kan. Jadi saya cubalah masukkan benda-benda tu supaya membalikkan nostalgia dan juga supaya novel ni lebih muda dan remaja. Itu tujuan dia lah. Okey, jadi itu dialog yang ringkas dan menarik. Jadi penulis kena bijak lah, guna psikologi sikit lah untuk cara ni kan. Okey, dan nilai, ini yang banyak diperkatakan dalam ni tentang nilai lah, nilai menghormati. Novel ni juga bertemakan persahabatan. Okey, persahabatan, dunia persahabatan. Jadi memang menghormati, dalam contoh yang saya bagi tu menghormati azan dan membantu. Yang contoh saya bagi tu. Tapi banyak lagi lah contoh lain, iaitu nilai persahabatan berkawan. Suhail sebenarnya walaupun nampak dalam cerita tu, watak utama tu nampak macam orang semua tuduh dia yang report kumpulan baik ni yang buat jahat. Tapi sebenarnya bukan dia yang buat. Okay. Akhir sekali saya twistkan plot tu, memang bukan dia yang buat. Dia memang nampak dia seolah-olah semua Suhail yang report. Kaki report mesti Suhail. Sebab Suhail ni macam pengawas, dia panggil badan disiplin sekolah, maktab. Jadi semua Suhail. Tapi sebenarnya last sekali baru kita tahu, Amir yang jadi duri dalam daging, dia menyertai kumpulan baik tu sebenarnya untuk menyedarkan kawan-kawannya. Tapi kawan-kawan tak sedar juga, dia terpaksalah buat laporan kepada pihak sekolah dan akhirnya kumpulan baik itu ditukarkan ke tempat lain lah untuk berubah. Itu cara dia lah. Okay, ini benda elemen-elemen kejutan ni, kebijaksanaan penulis. Macam mana penulis nak buat? Kena belajar lah kan. Macam mana nak belajar? Kena membaca. Sebab itulah hari ni kita buat kempen seronoknya membaca. Dengan membaca kita dapat banyak perkara sebenarnya kan. Kita tak ada duit. Okay, kita tak mampu nak ke luar negara, nak ke Pakistan ke kan, macam tu. Jadi kalau kita baca novel ni, rupanya Pakistan ni negara yang mempunyai seramai 99% Muslim. Dan kita tengok yang datang ke sini bau badan busuk kan. Contoh ini sensor sikit kan, walaupun live kan. Tapi kita pergi sana tak bau pun. Tak ada pun sebab negara dia sejuk. Kita kat sini panas kan. Panas melekit. Sebab tu kita pun bau kadang-kadang kan. Tapi benda-benda macam tu, nilai yang macam tu, rupanya macam ni kan. Kita kadang-kadang kita bawa Grab, contoh lah kan. Bawa Grab, bukan saya tak pernah bawa Grab lah, duduk kat KL. Kadang-kadang driver Grab mengadu juga. Abang ada bawa apa tak dalam kereta? Saya kata tak ada pun. Tadi saya bawa geng-geng Bangladesh. Sorry lah bang kalau bau sikit. Okay. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya tak ada kan. Kita nilai-nilai macam tu. Bila kita pergi, kita nak pergi ke sana rasa memang tak dapat. Betul? Memang tak dapat. Jadi dengan membaca, benda tu ada diceritakan, macam ni rupanya kan. Jadi, macam waktu di China, rupanya China ni sambut satelit dia yang pertama tu, macam hari raya. Semua orang keluar pakat tengok ke langit. Waktu tu kami sampai di airport Beijing.
Kan? Macam ni rupanya. Kita hari tu waktu misal teruja juga kan, tapi tak adalah keluar nak pergi tengok kan, tak nampak kan. Jadi itu pengalaman yang hanya terdapat dalam membaca. Jadi sebab itulah membaca ni sangat seronok. Jadi kempen dekat membaca, seronok membaca ni adalah satu benda untuk beritahu kan. Orang kata kita selalu dengar masyarakat kita kurang baca. Saya rasa tak kot kan. Masyarakat kita memang rajin membaca, cuma kita kena bagi tahu apa yang perlu mereka baca, apa matlamat membaca sebenarnya. Okey, jadi itu nilai jadi akhir sekali dah 53 minit dah kan rupanya. Sekejap je rasa tak rasa pun, santai sungguh ini. Okey, jadi akhir sekali saya nak buat kesimpulan. Apa yang saya duk bercakap tadi ni, bersembang-sembang tadi ni, apa sebenarnya? Apa sebenarnya yang kita cuba, apa yang sebenarnya yang saya cuba sampaikan tadi. Kalau siapa yang tengok baru menonton siaran langsung ataupun langsung di Facebook ni, selamat datang kan. Kami telah membincangkan tentang bicara novel Suar Hati yang ditulis oleh Husairi Husin saya lah. Ataupun nama pena lain. Ini buku saya yang kedua guna nama sebenar. Yang lain-lain semua guna nama Putra Eri Husin. Kalau Google, nama Husairi ni keluar aktor, artis, pelakon, kan? Kalau Google, dalam Google tak ada. Kalau Google nama Putra Eri Husin, keluarlah semua karya-karya saya lah, dengan galeri ilmu kan, dengan DBP semua ada. Tapi kalau nama Husairi tak ada, sebab nama ni orang lain dah guna sebagai pelakon kan, bukan saya. Baik. Jadi sekarang ni kita nak sebagai akhir kata lah daripada saya kan. Kita tengok kesimpulan. Apa yang saya duk bercakap tadi ni, bersembang-sembang, bersantai-santai ni apa benda sebenarnya kan. Jadi inilah akhir sekali kesimpulan dia. Keseluruhannya novel ini, novel Suar Hati ini, saya harapan saya sebagai penulis dan juga harapan penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka kan, novel ini diharap memberi kepuasan kerana yang pertama sekali, perkongsian pengalaman sebenar. Jadi pernah kita dengar, jangan biarkan hidup anda berlalu begitu saja, kata-kata seperti macam tu kan. Jadi ini adalah pengalaman sebenar penulis bersama dengan pelajar-pelajar di MRSM Baling waktu. Dan saya semua guna nama latar tempat yang betul lah. Kemudian yang kedua, saya cuba menerapkan ilmu iaitu tentang matahari lah, pencerapan matahari. Dia panggil suar matahari. Jadi saya guna perkataan suar tu untuk hati, iaitu perubahan pelajar-pelajar tu daripada tidak baik kepada baik. So saya gunakan suar hati. Itu istilah suar hati di situlah. Kemudian yang ketiga sekali, memberi keseronokan. Dan saya rasa tercapai hajat saya untuk memberi keseronokan dalam novel ni apabila Afiq mengatakan, dan juga dua orang pendapat saya ambil tu mengatakan novel ni seronok dibaca sebab terdapat nilai-nilai tambah dalam itulah, iaitu seperti tadilah nilai sains tadi, keseronokan dialog-dialog yang singkat-singkat. Jadi itu yang menunjukkan bahawa novel ni memang sesuai lah untuk ni. Itu keseluruhan apa yang kita bincang hari ini. 3 perkara tadi saya ulang sekali lagi. Yang pertama iaitu perkongsian pengalaman sebenar. Dalam novel ni memang cerita pengalaman sebenar. Saya boleh katakan 80% sebenar. Imajinasi ada 2-3 perkara je. Terutama sekali waktu disambar peti meletup tu, itu imajinasi saya lah, nak bagi dramatik. Penerapan ilmu memang saya ambil daripada buku manual tu. Buku manual tu saya cuba tukar dalam bentuk dialog bagi jadi lebih menarik. Kemudian memang novel ni seronok lah sebab cerita remaja yang pergi ke sana ke sini buat aktiviti berniaga. Pasal mengaji dalam kelas tak ada langsung. Saya tak buat langsung sebab saya nak bagi dia seronok. Dan harapan saya, akhir sekali harapan saya terhadap perbincangan kita ini ataupun sembang kita hari ini kan. Saya haraplah dapat menjelaskan maksud keseronokan membaca terutama novel. Bukan novel Suar Hati saja, tapi semua novel, macam mana cara nak seronok membaca, saya dah bagi tadi 3. Jadi itu kena ada. Itu harapan saya yang pertama. Dan harapan saya yang kedua, boleh membantu tuan-tuan dan perempuan kat luar sana, sama ada nak jadi penulis ke, atau baru nak belajar jadi penulis ke, atau dah jadi penulis, saya dah boleh dapat membantu sikit-sikit. Itu harapan saya yang kedua. Dan yang ketiga sekali, yang terakhir sekali, saya juga berharap, kan DBP juga berharap, Dewan Bahasa dan Pustaka juga berharap tuan-tuan dan perempuan boleh dapatkan novel Suar Hati ni di pasaran lah. Di sama ada di Shopee ataupun dalam DBP Niaga online kan. Itu tuan-tuan dan perempuan boleh dapat benda ni lah. Baiklah. Untuk saya juga ni akhir 2 kali akhir ni kan, akhir sekali daripada saya. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada pihak yang mengundang saya untuk membicarakan novel saya sendiri. Macam promosi kan. Saya sangat bersyukurlah kerana dapat peluang ini, walaupun sejam, tak rasa sejam pun, kejap je kan. Duk mengajar kadang sampai 2-3 jam pun kan. Ini mula-mula was-was juga kan. Mula-mula rasa ragu-ragu lah juga. Ada ke kan? Macam mana nak bercakap terhadap orang ni kan? Ada 2-3 orang ni kan, ada kan. Tapi bila tengok dah sejam dah kan, lagi 3 minit je nak habis lah kan. Jadi sekali lagi saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
okey, kerana mengundang saya untuk sembang santai, okey. Sempena dengan Dekat membaca bahasa kebangsaan, Dekat membaca, okey, sempena dengan kempen Dekat membaca kebangsaan 2020 peringkat negeri Pulau Pinang. Okey, selain daripada itu tuan-tuan dan puan, petang ini dan juga esok, tuan-tuan dan puan boleh terus bersama di FB, Facebook langsung DBP, Dewan Bahasa dan Pusaka. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi